Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua viewer pada malam ini dan terima kasih juga diucapkan kepada jemputan kita, speaker Brother Hafiz bin Zainal Abidin yang saya akan yang saya akan kenalkan dengan lebih lanjut pada sesi selepas ini. InsyaAllah saya akan beri ruang dia untuk perkenalkan diri dia. Jadi seperti mana yang terpampar di poster, insyaAllah malam ini kita akan bincangkan satu topik terkini di mana kita sebagai student universiti semua melalui fasa-fasa ni, iaitu fasa ERTL, pengajian online. Dan antara isu-isu yang akan kita bincangkan malam ini antaranya ialah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh para pelajar dalam fasa ERTL ini, yang mana kita tahu sekarang ni fasa akhir SEM kedua, kalau saya SEM kedua, dan insyaAllah akan diulaskan lebih lanjut oleh speaker kita pada malam ini. Jadi sebelum saya serahkan kepada speaker untuk perkenalkan diri dia, ta'aruf, izinkanlah saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Jadi nama saya ialah Haris Ashraf bin Zul Hisham, pelajar tahun kedua kuliah ekonomi. Saya majoring in Islamic Finance. Sekarang ini tengah belajar dalam SEM yang kedua. Jadi saya rasa setakat itu sajalah untuk pengenalan diri saya sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkanlah sesi live kita ini kepada jemputan kita, saudara Hafiz, Brother Hafiz, untuk dia perkenalkan diri dia sedikit sebanyak sebelum kita jump into our first question, okay? Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada saudara Hari sebagai moderator ataupun sahabat saya juga di dalam live ni. Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada MSES, Economic Student Society, di atas jemputan, bukan sekadar jemputan, bahkan inisiatif yang sangat menarik ini. I mean like society lain pun buat juga live dan MSES lah antara yang saya nampak sangat aktif, sangat kata apa, mengikuti zaman. So okay, nama saya Muhammad Hafiz bin Zainal Abidin, pelajar tahun 3 semester 2 di IUM Gombak juga. Sekarang ni mengambil jurusan pendidikan, majoring in Islamic Education, minoring in Moral Education. Itulah sikit sebanyak. Sekarang tinggal duduk kat Kelantan. Okey, baik, terima kasih saudara Hafiz. Jadi saya teruskan je lah untuk soalan yang pertama kita. Kita fokuskan kepada topik kita perbincangan malam ini, iaitu ERTL, how to survive ERTL dan sebagainya lah. Seperti mana kita tahu, kita pun semua masih lagi student, ada kekangan-kekangan yang kita perlu hadapi sepanjang fasa ERTL ni. Jadi saya teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu apakah pandangan Brother Hafiz sendiri mengenai ERTL sekarang ni? Pandangan. Okey, sebelum saya teruskanlah ataupun kita teruskan perbincangan malam ni, saya nak maklum kat semua yang apa yang kami bincangkan pada malam ni bukanlah objektif, maksudnya bukan mutlak. Itu hanyalah pandangan peribadi saya dan apa yang saya alami, insya-Allah. Jadi mungkin setiap orang dia ada pengalaman dan pandangan yang berbeza. Itu disclaimer awal-awal lah kan, kok-kok lah kan. Betul. Sebab saya rasa dah agak ramai dah yang buat live berkenaan dengan ERTL secara general maupun khusus. So pandangan saya pandangan. Okay, ERTL ini merupakan emergency remote teaching and learning. Secara amnya saya lebih suka sebut online education. Iaitu pendidikan di atas talian. Jadi apa yang saya rasa adalah sebenarnya benda ni bukanlah benda yang baru sangat. Sebab dia terma teknikal je, ERTL. Tapi online education ni dah lama dah berlaku. Cumanya bezanya dulu dan sekarang ni,
orang mula memandang ERT ataupun online education ni lebih serius kerana keterhadan ataupun keterbatasan untuk kita bertemu asbab COVID-19, pandemik COVID-19. Jadi maka dengan sebab ni kita menjadi lebih, orang kata apa, lebih cakna dengan istilah-istilah online ni. Dan dalam konteks ni adalah online education. So benda ni dia bukanlah benda yang terlalu baru, tapi mungkin baru dari sudut teknikal sebab kita tak pernah istilah tu ada je, pendidikan jarak jauh tu. Cuma dalam konteks kita baru mengalami dan merasai. So pandangan saya pun tak tahu lagi pandangan macam mana. Cuma apa yang saya boleh cakap adalah it's a good thing, it's a good alternative sebab zaman memang dah berubah alih ke social media ataupun media masa. Ataupun ni dah teknologi. Zaman beralih ke situ. Nak tak nak, we realize it or not, kita kena acknowledge benda tu. I mean, cuba bayangkan dalam 20-30 tahun lagi, mungkin online learning ni dia bukan berlaku sebab pandemik, tapi dia memang itulah the new norm suatu hari nanti. So, baru atau lama ke, kita kena hadapi, memang kita akan cakap benda ni, dia akan ada positif dan negatif. So, dia adalah satu benda yang boleh jadi normal jugalah. Itulah yang saya rasa. Betul. Dan dalam konteks UIA sendiri, UIA dia depend to campus lah. Kalau macam UIA, kita panggil RTL dan kita ada SOP tertentu, iaitu standard of procedure yang tentu untuk melaksanakan online learning ni. Dan dalam online ada yang face to face masih ada yang lab dia boleh pergi ke kampus dan sebagainya, ada yang memang dari rumah, ada yang dalam bentuk live, ada yang dalam bentuk rakaman video kat WhatsApp, kat YouTube, banyak sangat cara. So dia benda yang menarik sebenarnya. Kita tolak tepi dulu yang stres-stres apa semua tu, ini macam mana. Tapi dalam benda yang menarik lah bagi saya. Okey. Terima kasih atas pandangan saudara Hafiz. Jadi sebelum saya terlupa, saya ucapkan selamat datang kepada viewer-viewer yang baru saja join live kami. Dan jangan lupa kepada student, tak kira lah student UIA, student UIA lah khususnya, sila tekan link yang ada yang saya pin di bawah ni untuk mendapatkan start point anda. Jadi saya tertarik kepada ada point yang saudara Hafiz lontarkan tadi, itu mengenai online learning. Sebenarnya dia dah lama ada kan, semuanya istilah saja yang ditukarkan kepada ERTL. Jadi kalau kita balik semula kepada zaman kita berada di kampus, iaitu zaman sebelum COVID-19, wabak COVID-19 ni berleluasa, kita sebenarnya telah mengalami ataupun kita alami sendiri online learning tu melalui contohnya kuis-kuis hujung minggu. Kuis hujung minggu melalui platform Taklim yang pelajar UIA selalu gunakan, ataupun banyak lagi lah alternatif lain yang lecturer kita, pensyarah-pensyarah kita gunakan. Jadi yang berbezanya cuma keadaan. Kalau dulu keadaan kita melalui online learning ni dalam kampus sendiri, mungkin pada masa tu kita tak sedar lah, kita sebenarnya telah melalui fasa online learning ni lebih awal lagi. Tapi cuma sekarang berbezanya keadaan. Sekarang kita perlu berada di rumah masing-masing, kampus pun tengah tutup sekarang kan, betul? Okey, baiklah, saya teruskan ke soalan yang kedua, iaitu bagaimana pengalaman speaker sendirilah, speaker dalam mengharungi fasa ERTL ni. Dan saya tertarik untuk bertanya beberapa soalan mengenai bagaimana saudara Hafiz ni boleh jadi pioneer ataupun pemula kepada untuk COVID-19 Diary dan Stop Annexation on Palestine. Bagi viewer-viewer yang tak tahu, saudara Hafiz ni merupakan seorang founder lah kepada COVID-19 Diary yang berancak pada awal-awal PKP baru ni kan, betul tak? Ya, betul. Jadi bagaimana saya nak bertanya pada Hafiz? So soalan dia yang pengalaman lu kot online learning kan? Pengalaman dahululah.
Okay, online learning Okay, kita sembang dari sudut konteks UIA lah kan. Kita start online learning dalam 1 Jun kan, if I'm not mistaken lah, 1 Ya, 3 Jun. 1 Jun. 1 So, Jun. saya sangat suka dengan cara UIA, iaitu UIA dia cuba acknowledge sebanyak mungkin pelajar. Maksudnya dia cuba take note seorang-seorang pelajar, sama ada melalui secara tak langsung kawan-kawan sendiri, kelas rep, dan lecturer sendiri perlu mengambil cakna terhadap setiap pelajar. Adakah mereka ni mampu melalui online learning secara menyeluruh. Kerana ini perkara yang penting sebab dia berkaitan dengan education equality, iaitu orang kata apa dalam bahasa Melayu dia, kita nak bagi sama rata dan adil dalam memberi pendidikan kepada semua pelajar. Dan bila sebut tentang online learning, kalau saya, alhamdulillah, saya rasa saya okey sebab I am privileged to have a good convenient home. Saya acknowledge benda tu. Saya ada wifi kat rumah. Cuma biasalah tu kan, kadang-kadang internet walaupun live ke apa, walaupun dia mati, hidup mati, biasalah tu kan. Dan kalau tak ada wifi pun saya still ada mobile data. So cuma ada juga rasa perik tu sebab tak biasa untuk berada kat rumah, untuk buat kerja-kerja rumah ke ataupun untuk ada kerja-kerja lain, sama-sama kena hadapi kelas. Kita fahamlah student, saya tak tahulah orang lain kan, tapi kalau saya sendiri kadang-kadang pagi tu faham lah kan. So tapi itu hanya alasan lah kan. Selain pada tu, saya antara student yang trap on campus hari tu masa awal-awal pandemik PKP. So saya dah merasai duduk lama di kampus. Dan bila balik ke rumah, kalau boleh memang tak maulah buat, bukanlah tak mau, tak maulah, to be honest, memang saya tak nak lah ada kaitan dengan UIA sekejap. Ada kawan-kawan ajak pergi, jom lah kita balik UIA, kita kelas kat sana online. Saya memang tak nak. Saya nak duduk rumah. Dan kalau boleh tak mau ada kaitan. Dan benda tu bagi saya memberi kesan secara tak langsung lah kepada saya. Okay. Benda yang penting dalam perbincangan soalan ni, saya nak pesan kat semua audiens adalah untuk acknowledge kawan-kawan kita yang mungkin tidak merasai suasana yang comfort sebagaimana kita rasa through online learning. Mungkin ada kawan-kawan kita memang ada sebenarnya, bukan memang ada kawan-kawan saya yang dia data pun kadang dia kena pergi kedai untuk top up. Saya acknowledge yang saya guna postpaid kan, yang bayar bulanan tu kan, alhamdulillah. Tapi ada kawan-kawan yang memang kena pergi top up. So setiap kali live, kalau kelas ke pun mesti akan makan data dengan laju kan. So nak kata memang ada orang macam tu. Dan ramai sangat sebenarnya. Ada orang yang ada masalah laptop. So dalam konteks ni adalah kita kena acknowledge mereka-mereka yang kalau saya tak merasai perik, saya takut kalau saya cerita perik lah apa, saya takut macam fake pula sebab saya rasa lebih pada mengada je ataupun malas je. To be honest. So saya rasa lebih baik saya acknowledge, kita acknowledge orang-orang yang sebenarnya yang susah kat sana tu, yang tak dapat alami comfort sebenarnya. So okay. Berbalik pada soalan yang seterusnya, itu bagaimana boleh buat COVID-19. Okay, yang ni dah masuk tentang productivity. Okay, saya rasa menarik juga untuk saya ceritakan sedikit apa yang saya dapat sepanjang dalam tempoh pandemik ni, iaitu telah membuat inisiatif COVID-19 Diary dan Stop Annexation on Palestine. Okay, saya rasa lagi menarik cerita ni sebab online learning ni dah banyak perbincangan. Cuma saya faham talk ni adalah lebih kepada peribadi kan, sebab memang talk ni kan. So okay, untuk COVID-19 Diary, dia berlaku masa saya macam understatement. Okay, masa saya duduk kat kampus lah itu terkandas lah, itulah bahasa dia kat kampus. So roommate saya semua balik. Bila roommate semua balik, saya style okay je, jenis duduk seorang okay je, makan seorang ke apa, I don't mind. Cuma saya jenis tak boleh duduk diam, kena buat kerja something. Kerja tu maksudnya menaik ke, berjalan ke apa ke. So it really stress me when saya tengok ramai kat luar sana jadi volunteer. Ada jadi volunteer student task force dan sebagainya. So saya ada apply, tapi tak dapat. Even apply untuk
bagi makan kucing. Tak dapat. So bila tak dapat, saya macam saya rasa wrong, something wrong. Even though kita ni orang kata backliner lah, kita still bantu frontliner dengan berada kat bilik. But Betul. I don't actually think, macam Aiman Zlan dia cakap lah itu, I don't actually think that the government mean that literally do nothing, tak buat apa-apa. So, dipendekkan cerita, saya buatlah COVID-19 Diary tu bersama beberapa sahabat saya yang adalah kat merata-merata tempat. Dan tu merupakan alternatif lah sebab saya rasa ni berkait juga dengan online learning di mana fasa ni adalah fasa yang sangat orang kata apa, menekan kita lah sebab kita tak biasa dengan norma ni dan macam-macam jenis orang lah. Ada orang stres sebab ni, ada orang stres sebab kondisi kat rumah, ada orang stres sebab family, ada orang stres sebab kewangan dan sebagainya. So ini merupakan coping mechanism lah untuk student ataupun sesiapa sahaja, anak muda ke youth ke orang tua pun ada buat, hantar video dan cakap je apa dia nak cakap. Itu COVID-19 Diary lah. Dan dan kemudian ada juga Stop Anarchism Palestine. Saya nak simpulkan dua ni. So macam mana boleh terdetik dan benda ni? Sebab kita online. So bila online, selama ni kita online juga selama ni, before this pandemic, COVID-19 pandemic, kita memang sentiasa online, phone kat tangan kita, semua orang, kanak-kanak pun kan. Tapi kali ni kita lebih berfokus, kita lagi ibarat 99% lah kita kat phone tu. Masa awal-awal fasa PKP dan bahkan sekarang ni pun cuma sekarang ni dah boleh keluar lah. So lagi kita cakna dengan macam-macam benda. Dan yang menarik perhatian saya tentang Stop Anarchism Palestine ni, kebiasaan Malaysia sangat lantang dan sangat laju lah bila isu Palestin. Yang tu memang kita tak boleh nafi lah. Bagi saya Malaysia hebat-hebat tu. Dan thanks to Dr. Tun M juga dari satu sudut, tak apalah kan, agree to disagree. Beliau sangat laju lah mengkritik Israel lah kan. Tapi cuma kalau korang perasan, benda tu tak bunyi sangat masa sekarang ni. So, saya rasa memang antara sebabnya adalah pandemik ni sendiri. So pandemik ni dia as if pandemik ada satu benda yang besar lah, COVID-19 ni. Tapi dalam sama kita kena acknowledge juga bahawa sini berlaku banyak lagi benda yang sangat dahsyat, yang I think worse than pandemik, iaitu war, yang peperangan yang tak berhenti di Yaman, pembunuhan di Sudan dan obviously di Palestin. So saya rasa bila orang dah beralih ke social media, kita boleh buat apa sahaja sebenarnya. Everyone can do it. Haris sendiri, siapa kat sini? Mira, Dawi, siapa ni? Ikmal, Ida, Zahid, apa semua boleh buat something tau. Sebab social media ni benda yang mudah. Kita tak perlukan effort sangat pun. Kecuali benda yang perlukan baca lah kan. Tapi even kalau sebelum ni pun kena baca juga kan. So semua orang boleh buat. Sebab tu bagi saya movement ni is not about me, it's about everyone. Semua orang boleh buat something. Itulah macam lari jauh kan. Ke masih sentuh? Masih dalam topik perbincangan. Jadi terima kasih lah diucapkan pada speaker. Tu merupakan pengalaman speaker sendirilah macam mana dia menghadapi ERTL ni. Saya tertarik juga mengenai productivity yang dia telah mention tadi. Jadi sebenarnya depends atas diri kita sendiri macam mana kita mengharungi fasa ERTL ni sebenarnya. Tak kira dalam proses pembelajaran kita, online learning dan sebagainya lah. Ada yang terpaksa, kalau kita tengok berita baru-baru ni, terpaksa panjat pokok. Student mana terpaksa panjat pokok untuk cari line sebab kawasan dia tak ada coverage contohnya lah. Dan orang-orang di sekeliling kita sendiri pun masih ramai lagi yang kita tak tahu yang dia sebenarnya telah mengalami sedikit kesusahan ataupun kepayahan dalam mengharungi fasa ERTL ni. Lebih-lebih lagi dalam online learning dan sebagainya. Juga terima kasih juga diucapkan kepada pihak UIA atas usaha untuk acknowledge semua student-student mereka ni. Ada survey yang diedarkan bertanya mengenai connectivity. Sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dan baru-baru ni pengagihan laptop kalau tak silap saya. Laptop kepada golongan student yang B40 kalau tak silap saya. Betul? Ya. Sangat inisiatif UIA untuk untuk
memberi kemudahan atau fasiliti kepada student ni bukan sahaja di UIA sendiri, tapi di kawasan rumah masing-masing lah. Walaupun orang kata macam kita sekarang tidak berada di kampus, kita pun masih lagi dapat kemudahan-kemudahan daripada UIA. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua staff-staff UIA, lecturer-lecturer yang bertungkus lumus untuk beri sebaik mungkin kepada student-student UIA. Jadi kalau ada yang join live ni, lecturer-lecturer, tadi saya nampak Dr. Irwan, terima kasih banyak-banyak dan sebagainya lah. Okay. Terima kasih kepada semua lecturer. Okay. Seterusnya, saya teruskan kepada soalan seterusnya, boleh? Boleh. Okay. Apa yang saudara Hafiz sendiri fikir mengenai impact ERTL ni kepada students mental health condition dan performance dalam pembelajaran sepanjang ERTL ni? Impact ERTL dan performance, impact kepada performance lah khususnya. Adakah ERTL ni sebenarnya lebih menonjolkan bakat semula jadi student tu contohnya, ataupun adakah ERTL ni mengehatkan sumber untuk buat research dan sebagainya. Contoh kita dihadkan, kita tak boleh nak pergi library, IUM library tu kosong je kan. Okay, baik. Okay. Again, saya nak buat disclaimer sekali lagi. Apa yang saya cakap ni tidak objektif, sebab ada yang baru masuk kan. Itu hanya subjektif, so mungkin setiap orang mengalami perkara yang berbeza. Saya yakin benda tu. Dan saya rasa sangat privilege sebab saya, satu mungkin course saya education ni dia tidak memerlukan sangat, tak tahulah saya cakap lagi ada lecturer dua dengar. Maksudnya macam ada lagi orang yang menghadapi cabaran yang lebih besar dalam menghadapi ERTL ni. So kalau dari sudut saya sendiri, mental health sangat penting. Satu dalam fasa pandemik ni, dua dalam online education ni sendiri, ERTL ni. Sebab apa? Sebab kita buat macam like I said earlier, kita buat norma benda yang baru, benda yang kita tak biasa. Mungkin ada orang dah biasa dengan ni, tapi ni memang totally boleh cakap 95-98% kita buat online semua. Dan saya tertarik dengan apa yang Brother Hari sebut tadi, iaitu pelajar jadi macam-macam perkara dia boleh buat, iaitu creativity, betul. Ni kita sembang isu positivity lah, iaitu pelajar jadi kreatif. Seriously, saya tengok presentation, saya tak tahulah kuliah lain macam ni, tapi saya tengok daripada rakan sekelas saya, sekuliah saya, mereka buat slide ni brothers tau, kalau sister tu tak pelik lah. Brothers buat cantik-cantik slide. Sebab bila kita tak boleh nak impress lecturer di hadapan, cakap depan-depan, so diorang buat yang terbaik dalam slide diorang tu. Cantik lah, seriously cantik. Dan itu benda saya salute lah. Maksudnya dia boleh mendorong kita menjadi kreatif. Okay. Selain tu, kita bukan nak bincang pro and cons, cuma nak kata yang ada kebaikan dan ada kekurangan juga. Saya nak sentuh bahagian mental health. So bila kita menghadapi satu perkara yang tidak biasa ni, khususnya online learning ni, okay, pertama sekali korang kena acknowledge iaitu honesty, iaitu kejujuran. Okay, kejujuran apa ni? Buat kerja, tak. Kejujuran pada diri anda. Anda mampu tak sebenarnya? Yang tu kena acknowledge. If you don't like, korang rasa korang tak mampu, sebab korang rasa drain, korang rasa overwhelmed, korang rasa penat, tired, don't do it. Seriously. So orang kata, jangan boleh berhenti semua kan. Tak, dengar dulu. Don't do it. Okay. Tapi don't do it. Kalau korang rasa penat, drain, memang rasa sakit, stop it. Stop it and then tell your lecturer. Seriously, lecturer akan faham. Dan bagi tahu kawan. Sebab kita semua kena acknowledge setiap pada kita mengalami perkara yang berbeza. Itu pertama lah. Betul. Tapi kalaulah anda rasa nak stop sebab kamu pemalas, jangan. Get up. Bangun dan buat kerja. Jangan berhenti sebab rasa pemalas. Betul. Kena buat kerja. Kita sendiri tahu kita rajin ataupun sebab kita penat, sakit ke apa. Kita sendiri acknowledge. Bukan kawan kita yang boleh letak judge juga kita. Tu pada pandai lah. Sebab tu honesty, kejujuran. Jujur pada sendiri dan jujurlah dengan Tuhan. Kalau macam saya sendiri, mental health. Itulah saya nak cerita, saya stres sangat pun.
macam tak apalah, ceritalah juga kan. Sebab tak rasa orang lagi susah kan. Betul. Buatlah apa yang korang rasa boleh menaikkan semangat korang kembali. Contohnya call member-member. Sekarang ni dah boleh keluar kan, keluar ke ambil angin sikit. Atau buat alternatif COVID-19 dari contoh ni benda yang kecil je ni. Mungkin ada benda yang lebih besar korang boleh buat kan. Macam saya sendiri, saya akan tengok kawan-kawan yang susah. Dan saya akan tengok video-video orang kat Sudan, dekat Yaman, dekat Rohingya, dekat mana-mana lah, even kat UK, kat Amerika yang susah daripada kita. Kat Malaysia sendiri. So bila kita tengok orang yang lagi susah, kita akan rasa, alah apa sangat aku lalu ini mengada je. So itu salah cara lah untuk bagi semangat. Selain tu, dengar banyak, sekarang ni orang dah banyak buat video-video motivasi dekat social media. Tipulah kalau korang tak tengok kan, semua tengok. So korang bolehlah tengok video-video tu untuk membangkitkan semangat kembali. And then pastikan jaga solat, tambah-tambah amalan sunat dan sunnah supaya dalam pun terjaga. Kita nak kuat kat luar ni, dalam pun kena kuat. Benda-benda lain boleh lah. Ada orang suka pasang air humidifier dalam bilik, ada orang pasang candle lah, ada orang pasang lampu-lampu, dia nak bagi semangat kan. Ada orang, yelah setiap orang berbeza. So korang boleh buat apa saja yang korang rasa akan membangkitkan semangat korang. Poin yang paling besar yang tu lah, korang acknowledge dan jujur ni korang. Boleh ke tak boleh? Sebab saya tak tahulah prestasi atau performance. Cuma saya ada dengar juga daripada kawan I call kuliah law, kuliah of Ahmad Ibrahim, kuliah of law. Adalah beberapa kawan saya yang memang sebab kredit orang banyak kan. Saya tak tahulah, mungkin ada yang okey kan. Tapi ada yang memang stress. Memang stress. Please tell your lecturer. InsyaAllah saya yakin lecturer ini baik-baik je. Cuma kita kena ada conversation je dengan orang. Kita jangan stress sikit. Memanglah kadang kita complain dekat social media. Even I myself, I do it. Tapi lecturer UIA memahami. Kalau dia tak memahami mungkin orang yang tak menjadi lecturer dan orang yang tak menjadi student tu. Ikutlah pihak yang tak memahami tu lah kan. So korang boleh direct lecturer. Dan UIA memberi pilihan juga kepada anda untuk study leave. Drop subject. So it's actually up to us. Maklum, jangan malu. Sebab Betul. kita sendiri akan sakit lepas tu. Maklum, seriously, maklum. Saya yakinlah diorang akan do their best. Kalau diorang tak do their best, korang nak buat alternatif yang buat lah kan. Itulah yang saya rasa lah. Acknowledge. Be honest, be yourself. With yourself. Okay. Jadi kalau kita tu tengok kepada sudut pandang yang positif, sebenarnya fasa ERTL ni lebih kepada macam nak tunjukkan diri kita sebagai student yang sebenar. Kita nak acknowledge diri kita sendiri. Macam mana kita nak handle masa sebagai anak sendiri. Fasa kita berada di rumah bersama keluarga ni memang sangat-sangat susah lah untuk bahagikan masa dengan family, bahagikan masa tanggungjawab kita sebagai student untuk belajar sendiri. Tapi kita kena ingat juga bahawasanya lecturer pun ada keluarga masing-masing. Macam mana mereka boleh bahagikan masa mereka untuk mengajar, masa untuk handle rumah dan sebagainya lah. Jadi kita kena ingat bahawasanya kita dalam fasa ERTL ni, kita bukan sendirian, kita bersama-sama. Jadi kalau kita tengok kepada negativity, banyaklah. Contohnya macam kekangan masa contohnya kan. Kita tak dapat nak fokus 100% seperti mana kita fokus dalam kelas biasa dekat kampus. Contohnya masalah connection tu sangat-sangat basic. Sangat-sangat basic, semua orang pun pernah laluinya. Dan kalau macam saudara Hafiz beritahu tadi, kalau kita rasa kita tak boleh nak go dengan satu subjek tu, ada baiknya kalau kita fikir masak-masak, approach lecturer, tell them. Mereka sebenarnya terbuka untuk kita bagi tahu apa sebenarnya terbuku di hati kita ni, kan? Betul. Selagi mana kita tak approach mereka, tak bagi tahu, tak minta pandangan dan nasihat
macam mana kita expect untuk lecturer faham diri kita sendiri, betul tak? Jadi macam itulah, kita kena ingat bahawasanya bukan kita saja yang berada dalam situasi ni. Masih ramai lagi orang yang lagi susah dari kita pun ramai lagi sebenarnya. Cuma depends atas diri kita lah. Acknowledge diri kita sendiri macam mana kita nak hadapi ERTL ni, dan cuba untuk stay positif sebaik mungkin. Kalau ada elemen-elemen negatif tu, biasalah kita kena review dan sebagainya. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa lagi, saya teruskan kepada soalan yang terakhir sebelum kita buka soalan kepada viewer. Jadi soalan yang terakhir, ada tips dan advice tak daripada saudara Hafiz sendiri, macam mana student untuk jadi positif dan produktif during this last phase of ERTL lah. Sebab sekarang kan dah hujung-hujung SEM, submission pun banyak, quiz, test dan sebagainya. Jadi ada apa-apa nasihat ataupun advice dan tips-tips macam mana sebagai seorang student kita nak manage time dan sebagainya lah. Silakan. Okay, baik, terima kasih Hari. Tips I don't know, I should be the one giving tips to people. Tapi mungkin saya boleh share benda-benda ni pun sebab saya berada di kuliah pendidikan. Boleh lah kot. Boleh. Macam saya cakap tadi lah kot, knowledge dan sebagainya tu. Okay, mungkin general juga. Kita, okay, Alhamdulillah sekarang ni Malaysia berada di tahap pengurangan yang banyak lah, iaitu kes COVID-19. Betul. Virus ni sendiri Alhamdulillah makin kurang kes. Tapi kita kena tahu kat luar sana masih banyak. Kita je, perasan tak masa awal-awal pandemik berlaku dekat melanda China, negara di sekitarnya, kita ada tahu benda tu, cuma kita macam tak adalah rasa debar sangat kan, rasa tapi bila kena dekat kita sendiri, chaos everywhere. Seriously, ingat kalau masa 18 Mac PM kita announce, so memang kelang kabut lah. Memang even me myself awal-awal tu tak rasa, lepas tu bila jadi takut, kita jadi paranoid, lepas tu batuk sikit pun dah. Ya, memang berlaku semua benda tu. So Alhamdulillah Malaysia dah turun kadar, tetapi kena ingat pandemik ni masih belum selesai. Bahkan kita tak tahu pun selesai macam mana dan bagaimana dan bila. Betul. So just to say the least, kena sebut juga mungkin benda ni boleh jadi lagi. So korang kena maintain lah dengan keadaan korang. Kalau negatif tu pastikan positif lah. Kalau yang positif tu maintain. Jangan terlalu seronok yang tak sabar nak balik kampus. Boleh je, tak masalah. Okey je nak tak sabar balik kampus, jumpa lecturer, kawan-kawan. Tapi jaga, masih kena jaga SOP dan sebagainya, supaya takut nanti lagi terkejut. Diteruskan online education sampai 2-3 tahun lagi. Na'udzubillah. Cuma nak kata boleh jadi berlaku macam tu. So be cool, calm, stay calm. Kalau rasa stress tu relax je. Susah kan nak suka hati aku nasihat relax kan. Tapi itulah, be moderate. That's the word I think. Be moderate in everything. Sebab kita tak tahu bila benda ni akan berakhir. Tapi yang kita tahu adalah persediaan kita. Itu yang saya boleh cakap lah kot. Cara lain nak positif, you guys know yourself. Acknowledge tu bukan sekadar kekurangan korang. Korang tahu di mana korang boleh cari kekuatan. Dan kalau korang masih belum jumpa, contoh setiap orang memang kekuatan dia, kita tak boleh pukul sama rata. Memanglah kita boleh nasihat, baca Quran, kembali pada Allah kan. Itu mutlak, itu benda yang hakiki, benda yang semua orang kena buat. Nasihat tu perlu diteruskan. Cumanya secara teknikal, setiap orang berbeza cara dia nak mencari kekuatan. Ada orang nak positif, memang baca Quran. Ada orang cari surah-surah yang favourite dia. Baca surah Yusuf, baca surah siapa lagi? Nabi-Nabi yang terdahulu. Ada orang dia kena pergi makan, ada orang kena video call dengan kawan-kawan. Ada orang solitude seorang-seorang, ada orang baca buku, ada orang movie, Netflix dan sebagainya. So setiap orang adalah buat dia ada inisiatif atau alternatif dia sendiri. As long as it's not against the law of Allah lah. Betul. Itu tidak bertentangan syarak. Tapi kalau korang tersalah buat kesilapan, tak apa, kembali pada Allah. Diri saya sendiri pun banyak buat mistake. So kita semua
banyak istighfar dan cuba perbaiki diri lah. So setiap orang berbeza. Tapi kalau korang rasa, saya pernah baca juga, macam mana kalau kita tak tahu pun aku ni asyik stres je. Dekat hari tu aku dah trap kat kampus. Lepas tu balik rumah, family bermasalah pula, tak kondusif, nak internet sempit, adik-beradik ramai, panas. Aku tak ada aircon macam rumah orang lain. So memang sometimes saya pun tak tahulah, tapi bagi saya memang ada certain orang memang Allah pilih. Kita kena tahu kedisuhan rasa. Dia tak dapatlah hikmah tu. Dia tak nampak, dia tak jumpa. Macam mana aku stres asyik berpanjangan je. Dan ada orang yang kematian family masa pandemik. Oh tu sangat sedih lah. Tak boleh jumpa dengan family jauh dan sebagainya. Yang tu benda yang saya tak tahulah, bagi saya sangat sedih lah. So ingatlah hikmah ni tak semestinya Allah tunjuk kat dunia. Bahkan kita tak boleh pun. Mungkin kita tak mampu nak cakap. Contoh kita alami satu kesusahan. Lepas tu kita ada kemungkinan, oh ini hikmah dia. Not necessarily tau. Bagaimana dengan orang yang tak pernah rasai pun ke hikmah tu. Dia tak nampak, dia memang bukan dia cuba tak nampak, memang dia cuba nampak pun dia tak jumpa. So ketahuilah Allah sedang uji kau, Allah memang pandang kau. Dan Allah bagi pahala lebih. Seriously, orang yang ada ujian lebih ni memang pahala lagi besar. Tak sama orang yang ada duit lapar dengan orang yang tak ada duit lapar. Sangat beza. InsyaAllah ke akhirat nanti saya yakin Allah sangat adil, Allah akan bagi berganda-ganda lagi. Dan yang tu orang-orang yang memang tak, so dia kena banyak, memang susah nak cakap bersabar kan, tapi kena bersabarlah. Okay, ini kepada orang-orang yang mengalami tu. Kepada orang yang tak mengalami tu ataupun orang-orang macam kita, saya nak sebut, kita kena cuba pandang orang macam ni. Kena cari dan kena cuba, kalau kita dah rasa kita dah settle, cari juga. Sebab dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain. Baik, dalam duit-duit kita ni, seriously. Kita kalau rasa dah selesa dah, cari orang-orang yang susah, serius. Kawan-kawan kita, ramai lagi student UAE yang susah. I have friends that yang work really hard, siang malam, siang kerja kios, malam pergi part time catering dan sebagainya. Memang ada orang macam tu. Ada orang yang memang ditunjuk, dia komplain. Tak salah pun atas dia lah kan. Ada orang memang tak tunjuk. Dan tak tunjuk tu macam-macam jenis. Ada sebab tak menyusahkan orang, ada orang sebab memang tak suka perhatian. Kita ada seorang akan marah, kenapa tak beritahu lah kan. Tak, memang ada orang macam tu. Kehidupan kita tak boleh salahkan dia. So kita yang sedar ni, yang dah privilege ni, ujian yang berat pun tak seberat mereka ni, kena pergi kat mereka. Betul. Itu cara kita membantu mereka menjadi positif. Yang tu lah kot yang saya boleh preach ataupun advocate di sini. Sebab saya sendiri pun mungkin tak rasa kadang kita tak perasan, oh ada kawan kita lagi susah. Oh ada benda ni. Macam hari tu saya kan setiap ada kawan-kawan saya yang memang tak balik. Saya rasa anda semua ada kenal, ada mungkin tak kenal. Tapi mungkin ada kawan-kawan anda sendiri memang tak balik rumah bukan sebab tak boleh balik. Tak boleh balik satu hal, yang kita orang tak boleh balik. Kedua memang sebab kat UAE bagi free food. Dia stay because of that. So macam mana keadaan dia bila dah grad nanti? Dia kena usaha lah kerja dan sebagainya kan. Cuma kita yang selesa ni kena knowledge lah. Itu pandangan saya lah. Okay. Baiklah, terima kasih di atas pandangan saudara Hafiz sendirilah. Tadi mengenai words moderate. Moderate tu sebenarnya sangat luas lah sebenarnya maksud dia. Ada satu, saya tengok ada doktor post dekat IG lah, saya tengok kita sebenarnya kita menghadapi ombak badai yang sama, tapi yang membezakan kita ni kapal kita. Jadi maksudnya di situ, apa yang dia nak highlightkan di situ, kita memang tengah menghadapi COVID-19 ataupun bencana yang sama dari segi itulah, tapi keadaan kita sendiri, kapal kita, macam contohnya status kita sebagai seorang student dan sebagainya, kita student berada ke ataupun kita student macam mana kan, benda itulah yang macam membuatkan tekanan daripada COVID-19 ni lagi kuat antara kita. Jadi sebenarnya betul lah saudara Hafiz begitu tadi, kita kena acknowledge orang-orang di sekeliling kita, masih ramai lagi yang tidak bernasib baik macam kita hadapi sekarang ni lah. Ada yang
stres dia tu lagi besar daripada orang yang lagi stres daripada kita. Mungkin benda tu sedikit sebanyak boleh bantu kita untuk stay positif lah. Jadi sedikit nasihat lah untuk sedikit masa lagi untuk kita survive sepanjang ERTL ni. InsyaAllah mungkin lepas ni kita semua boleh balik ke kampus semula. Harapnya lah. InsyaAllah, amin. Jadi sepanjang ERTL ni kita banyak masa bersama dengan kita punya gadget, handphone dan sebagainya. Jadi benda tu kita kena ambil cakna lah sebenarnya. Ramai yang gunakan gadget untuk kebaikan dan ada juga yang gunakan gadget untuk keburukan. Contohnya macam nak sebarkan fitnah di akaun-akaun media sosial. Jadi benda tu sebenarnya kita kena elak. Untuk tips dan advice sepanjang ERTL ni, cuba untuk berlaku adil dengan diri sendiri. Moderate. Moderate maksudnya kita macam mana sederhana. Moderate? Sederhana lah. Sederhana. Kalau kita nak stres pun, nak ranting di media sosial, nak beritahu, oh aku stres hari ni, groupmate tak buat kerja ke apa semua, cuba be moderate lah. Bukan maknanya kita nak menghalalkan perbuatan dia tu, tak sama sekali. Saya sendiri pun mengalami ada groupmate yang macam tak buat kerja dan sebagainya. Tapi kita, untuk diri kita sendirilah, untuk kebaikan diri kita sendiri, cuba bagi perhatian kepada diri kita sendiri, moderate. Contohnya kalau kita rasa tekanan kerja banyak sangat, boleh je kita nak keluar sekejap. Sekarang kan dah boleh keluar sekejap, ambil angin. Mungkin benda-benda tu sedikit sebanyak boleh membangkitkan lagi semangat kita dan sebagainya lah. Dan seterusnya, cuba ingat balik lah sebenarnya bagaimana keadaan orang yang tak bernasib baik. Kita sepatutnya bersyukurlah dengan keadaan kita sekarang ni. Jangan kita just complain everything tanpa buat apa-apa. Sebenarnya komplain tu sebenarnya betul lah, kita kadang-kadang perlukan perhatian, betul tak? Boleh aja kita nak call member, kawan-kawan. Contohnya macam saya sendiri kalau berhadapan dengan situasi tekanan banyak, terlampau banyak kerja, WhatsApp member dalam grup ajak main game. Benda tu walaupun ada orang pandang benda tu macam sia-sia sebagainya, tak apalah. Untuk saya benda tu macam boleh bangkitkan semangat saya balik. Boleh untuk isi masa-masa lapang saya daripada saya duk ranting di media sosial, duk complain everything, semua tak kena kan. Baik saya main game dan sebagainya. Jadi tu sajalah untuk soalan yang terakhir ni. Jadi kepada audience dan viewer-viewer yang baru masuk dan sebagainya, jangan lupa untuk isi link kat bawah ni, ada star point will be provided for those yang join lah. Jangan yang baru join nak isi, okey boleh je. Jadi ada soalan tak daripada audience kita? Kita buka, ada sedikit masa lagi sebelum kita end live kita. Soalan daripada audience mengenai ERTL ataupun topik yang dibincangkan ataupun pengalaman dan sebagainya lah, boleh ajukan. Nak tanya Brother Harif pun okey. Terbuka. Tapi kita fokuskan kepada speaker kita sendirilah. Kadang-kadang rasa penat juga hadap gadget sepanjang hari. Betul. Sebab manusia ni dia adalah makhluk sosial. Okay, sosial ni banyaklah cara kita nak interpret. Kita bersosial face to face, kita bersosial through media sosial. Cuma makhluk bersosial ni maksudnya kita kena berjumpa dengan orang. So saya rasa tak mampu untuk kita survive hidup 50-60 tahun tanpa jumpa seorang pun manusia. Physically, kita kena berjumpa. So memang penat main social media ni. Bukan main social media, main phone, teknologi gadget, laptop, TV dan sebagainya. Bukan sekadar penat, bahkan mungkin boleh membawa ke kesan buruk dan negatif. So kena pandai bagi masa lah, macam Saudara Hari sebut tadi, itu be moderate lah. Tak adalah, rasa tak semestinya kita kena main phone all the time. Walaupun kita dah kata online learning ni 98% ke apa ke, still boleh je buat benda lain, makan, baca buku. Banyak benda-benda macam-macam boleh buat. Dan sekarang ni pun tak perlu pun nak terlalu fokus kat gadget. Cuma moderate je lah. Kalau penat tu, jangan sampai exhausted, sampai satu tahap kita off terus, kita menyusahkan orang lain pula lepas tu. Itu satu benda yang tak baik jugalah kan. Betul. Adakah cara mengajar ini wajar diteruskan jika contohnya diserang menjadi method of learning Malaysia oleh fasa pendek sepuluh? Apa pandangan peribadi?
okey, bagi saya rasa kalau pandangan saya lah kan, macam saya sebut yang tadi itu, manusia ni makhluk yang perlu berjumpa. Okey, sebab apa Malaysia macam kalut sikit, tak nafilah KPT dengan macam tunya, kampus-kampus dengan SOP yang berbeza setiap kampus tu. So sebab kita nak salahkan pun tak nafilah, kita bukan kena bezakan, kita salahkan dengan kita kritik. Kalau kita kritik tu kita provide lah solution. Salahkan tu yang itulah komplain tak habis kan. So choose to critique with solution. Jangan hanya komplain tak ada solution pun, marah je nak sebab tak suka kat government contoh, Betul. ataupun sebab tak suka kat pembangkang contoh. So jangan sebab tu lah, be objective lah, be more mature in giving opinion. So sebab itu adalah benda yang first time Malaysia hadapi. Bukan Malaysia je, bahkan dunia secara global. Everyone is talking about online education dekat UK ke US, semua sedang berbincang tentang ni. So bagi saya ni adalah satu anjakan paradigma kepada Malaysia untuk sediakan acuan-acuan untuk melaksanakan online education. Just in case, saya rasa na'udzubillah, tapi kalaulah berlaku the next pandemic in 100 year, at least walaupun mungkin pandemik yang berbeza, tapi kita dah bersedia, kita dah ada alternatif. Kita tak sekalut kali ni. Macam itulah. So tu, kalau saya tak prefer untuk permanently because I want to meet my lecturer, everyone, kawan-kawan. Tapi untuk diselaraskan, dibukukan, didokumentasikan is a must. Kementerian kena buat. Universiti kena dokumentasikan, kena sediakan. Just in case berlaku lagi perkara sebegini. Betul. Itulah pandangan saya lah. Jadi ada soalan lagi daripada penonton. Kita masih terima soalan sehingga jam 9.50 lah, lagi 2 minit sebelum kita beransur kepada untuk akhiri majlis kita ni lah. Arif, okey ke? Haris ni macam mana? Alhamdulillah, okey je. Kalau untuk soalan tadi, wajar ke tidak kita teruskan dengan method of learning yang sekarang ni, saya rasa macam dia depends atas keadaan sekarang. Kalau dah macam na'udzubillah min zalik, contohnya jika esok, lusa ataupun minggu depan kes meningkat di Malaysia dan kita diarahkan untuk stay kembali kepada PKP dan meneruskan pembelajaran secara online, tu semua minta Allah elak lah semua tu kan. Mengikut kepada keadaan lah. Kalau keadaan memaksa untuk kita teruskan kepada online learning, kita teruskan kepada online learning. Tapi kalau ada alternatif yang lebih baik daripada tu, contohnya tangguhkan semester. Ada orang yang dia macam, ada orang tak kisah dia grad umur berapa pun, tak kisah. Ada orang dia macam terlalu kejar, saya nak grad umur sekian-sekian, nak dapat kerja umur sekian-sekian. Jangan ukur hidup kita ni berdasarkan pembaris orang lain. Betul. Kalau kita rasa macam kita tengok orang dah berjaya umur 25, ada syarikat sendiri, kerja sebagai seorang accountant yang berjaya, contohnya lah kan. Jangan kita ambil dia punya perjalanan hidup tu sebagai kita punya pengukur. Kita boleh ambil sebagai motivasi, tapi jangan ukur keadaan diri kita sendiri dengan keadaan diri dia. Mungkin benda tu sebenarnya dia punya motivasi dan sebagainya lah. Jadi kita sendiri perlu ada kita punya matlamat dan cita-cita. Berbalik kepada soalan tadi, saya sebenarnya kurang. Personally opinion, my personal opinion, agak tak setuju lah kalau macam kita teruskan dengan online learning. Sebab macam saudara Hafiz beritahu tadi, kita makhluk yang perlu kepada sosial, kita bersosial. Kalau kita kurung diri kita sendiri dalam satu bilik, seminggu pun rasanya dah boleh gila lah kot, tanpa bersosial. Ada sosial eksperimen kalau rajin nak check kat YouTube, dia kurung diri dia sendiri, ni macam a huge social experiment lah. Dia kurung diri dia sendiri dalam beberapa hari, dah jadi macam hidup dia dah tak teratur lah. Okay, jadi begitulah personal opinion. Education is a process, it is not a race. Jangan garis cakap lah, maksudnya janganlah letak kayu kod, tak ada masalah pun, setiap orang dia ada garis masa masing-masing. Just be honest with yourself,
you are going to live your life, not your friends or Betul. your family. Betul? Tak apa grad grad lambat dari kawan asalkan keluar universiti Exactly. Kalau kita dengan grad skill. cepat pun tapi manfaat tak cukup kita beri pada kawan-kawan di universiti mungkin, ataupun kita masih menjadi orang yang sama bila keluar, Betul. still the same. So setiap orang dia ada pandangan masing-masing dan setiap orang buat je apa. Yang penting kita semua saling menghormati, tak pandang orang tu, oh dia dah tua lah, baru grad umur 30. Dia duk extend kan. Setiap kali pandemik dia extend contoh. So setiap orang berbeza. Ada lecturer saya beritahu, enjoy lah masa kita sepanjang belajar ni sebanyak mungkin. Exactly. Kat universiti ni kan. Keadaan di luar tak menjanjikan pun, tak menjanjikan emas dan harta sebagainya lah. Kan? Enjoy the ride. Enjoy. Yelah, mungkin lah okay, dah ada 2% student yang stress tu kat universiti yang memang tak ada kawan ke, memang orang buat zalim kat dia ke, mungkin lah kot. Yang mungkin ada yang sebab kena grad cepat sebab nak tolong keluarga. We acknowledge that. Okay je, do what you like. Setiap orang dia ada cara dan keadaan masing-masing lah. Betul. Nak minta tolong, minta je. Jadi sekarang masa telah menunjukkan 9.53. Kalau ada soalan akhir kita buka sebelum saya nak akhiri live kita pada malam ini. Yang viewer jangan lupa untuk sign dapatkan star point anda di link di bawah ini. Kalau tak dapat juga cuba PM siapa-siapa lah, saya sendiri ke, saya boleh bagi link untuk anda dapatkan star point. Okay. Seminit lagi tak apa Saudara Hafiz? Boleh, it's okay. Boleh Nak extend tu boleh. Okay, baik. Harapnya semua yang menonton ni mampu survive lah dalam fasa-fasa akhir ITL ni. InsyaAllah, amin. Kita pun tahu sekarang macam musim untuk submit assignment, final project dan sebagainya, quiz, test dan sebagainya. Semoga anda semua yang menonton ni dipermudahkan urusan, diberikan kefahaman sepanjang proses online learning ni, dan lecturer tak lupa juga kepada lecturer, semoga dipermudahkan urusan. Apa-apa yang cabaran yang dihadapi itu semoga semua hadapi dengan tenang dan sabar. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi baiklah, 9.54 kita tak dapat lagi soalan daripada audience. Ya? Akhir sikit je. Sikit. Nak cakap sikit. Okay, boleh. Nak cakap sikit. Okay, boleh. Tak ada apa pun, just nak ucapkan terima kasih kepada pihak MSAS di atas inisiatif ni, dan terutama sekali kepada saudara Haris ni dan tim di atas penganjuran benda yang perkara yang sangat menarik ni. Dia macam satu program. Dia ada bersiri kan ni kan, program ni kan. Dan sebenarnya banyak sangat society lain pun yang buat macam-macam. Saya tengok iCall pun ada buat, LOSOC ada buat macam kaitan dengan law. Banyaklah macam-macam, Edu ada Cikgu TV dan sebagainya. So kita pandang benda tu sangat menarik. So kalau anda nak sertai pun, anda boleh sertai mereka ataupun anda boleh buat alternatif sendiri. Betul. So terima kasih kepada MSAS dan terima kasih kepada penonton semua yang support, yang tengok, yang mungkin lepas ni rasa terdorong, terdetik nak tolong orang lain pula. Terima kasih.